Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Ayuni binti Mak Fazil, nombor matrik 265203 dari kumpulan A akan membentangkan tentang cadangan penyelidikan yang bertajuk kesan wabak COVID-19 terhadap peniaga lot kedai di Kuala Ketil, Kedah. Seterusnya adalah bab pertama pengenalan. Pendahuluan. Perniagaan lot kedai bermaksud bangunan selain daripada rumah kediaman termasuk klasifikasi kumpulan tujuan yang mana bangunan atau ruang petak bangunan dimaksudkan untuk digunakan. Premis atau kedai-kedai yang digunakan bagi tujuan perniagaan sama ada dalam bentuk barang dan perkhidmatan ditakdirkan sebagai premis bagi tujuan komersial. Oleh itu, peniaga premis yang menjalankan aktiviti jual beli selain daripada barangan runcit secara fizikal mengalami kesukaran menjalankan operasi perniagaan sejak COVID-19 melanda Malaysia. COVID-19 adalah keluarga besar virus yang boleh menyebabkan jangkitan saluran pernafasan. Wabak COVID-19 yang mula dikesan di kawasan Wuhan, China, mangsa yang dijangkiti oleh virus ini mengalami radang paru-paru dan kesannya boleh membawa maut. Di Malaysia, Kementerian Kesihatan Malaysia KKM telah menerima 3 laporan tentang kes jangkitan novel coronavirus di Selangor dan Sabah pada Januari 2020. Hal ini, pandemik COVID-19 yang melanda Malaysia telah menyebabkan kerajaan pusat mengambil keputusan melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP bagi memutuskan rantaian penularan wabak COVID-19 di Malaysia. Aktiviti perniagaan runcit sahaja yang dibenarkan untuk beroperasi secara fizikal sepanjang tempoh PKP. Bagi latar belakang kajian pula, pada 18 Mac 2020, Perdana Menteri Malaysia dengan saranan dari pihak Kementerian Kesihatan Malaysia KKM dan Kementerian Keselamatan Negara MKN telah mengeluarkan perintah darurat dan penutupan segera sektor-sektor ekonomi bagi membendung penularan wabak COVID-19. Oleh itu, wabak COVID-19 memberi kesan terhadap peniaga lot kedai di Kuala Ketil, Kedah yang menghadapi kesukaran dalam menjalankan operasi perniagaan sepanjang PKP dilaksanakan. Hal ini memberi impak yang besar kepada pendapatan peniaga yang menjalankan perniagaan secara fizikal. Oleh kerana premis perniagaan terpaksa ditutup bagi mematuhi syarat yang telah dikuatkuasakan oleh kerajaan pusat. Pernyataan masalah. Pelaksanaan PKP untuk mengekang penyebaran wabak COVID-19 telah memberi kesan ekonomi kepada perniagaan fizikal di Kuala Ketil. Cabaran utama bagi peniaga lot kedai adalah premis perniagaan terpaksa ditutup, namun peniaga perlu membayar sewa premis dan membayar gaji kepada pekerja sepanjang pelaksanaan PKP. Peniaga perlu memastikan perniagaan dikekalkan walaupun operasi perniagaan terganggu. Seterusnya adalah persoalan kajian. Kajian ini dijalankan untuk menjawab persoalan-persoalan berikut. Yang pertama, adakah terdapat perubahan dalam nilai pendapatan perniagaan peniaga lot kedai sebelum dan semasa PKP di Kuala Ketil, Kedah? Yang kedua, apakah masalah-masalah yang dihadapi oleh para peniaga lot kedai sebelum dan semasa PKP di Kuala Ketil, Kedah? Yang ketiga, apakah strategi peniaga lot kedai menangani isu pendapatan perniagaan semasa PKP di Kuala Ketil, Kedah? Keempat, adakah bantuan atau dasar kerajaan pakej rangsangan ekonomi daripada kerajaan membantu peniaga untuk mengurangkan beban peniaga semasa PKP di Kuala Ketil, Kedah? Objektif kajian. Matlamat kajian pengkaji terbahagi kepada dua objektif, iaitu objektif umum dan objektif khusus. Bagi objektif umum, secara umum kajian ini bertujuan untuk mengetahui tentang kesan wabak COVID-19 kepada peniaga lot kedai di Kuala Ketil, Kedah. Objektif secara khusus, pertama, menganalisis nilai pendapatan perniagaan peniaga lot kedai sebelum dan semasa PKP di Kuala Ketil, Kedah. Kedua, mengkaji masalah-masalah yang dihadapi oleh peniaga lot kedai sebelum dan semasa PKP di Kuala Ketil, Kedah. Ketiga, mengkaji strategi peniaga lot kedai untuk menangani isu pendapatan perniagaan semasa PKP di Kuala Ketil, Kedah. Keempat, mengenal pasti adakah bantuan atau dasar kerajaan pakej rangsangan ekonomi daripada kerajaan membantu peniaga untuk mengurangkan beban peniaga semasa PKP di Kuala Ketil, Kedah. Bagi kepentingan kajian,
kepentingan kajian adalah perkara penting yang terdapat dalam objektif khusus. Tujuan kajian ini dibuat untuk mengetahui perbezaan nilai pendapatan peniaga lot kedai sebelum dan semasa PKP dilaksanakan. Hal ini disebabkan oleh semua premis perniagaan tidak dibenarkan untuk menjalankan perniagaan sepanjang pelaksanaan PKP selain daripada perniagaan barangan runcit sahaja dibenarkan beroperasi. Kepentingan seterusnya adalah pengkaji atau peniaga boleh merujuk penyelidikan ini dengan merujuk tentang masalah-masalah yang dihadapi oleh para peniaga sebelum dan semasa PKP. Masalah yang dihadapi oleh peniaga secara tidak langsung dinyatakan juga dengan strategi-strategi yang digunakan untuk meningkatkan nilai pendapatan. Bab 2. Sorotan karya. Sorotan karya terdiri daripada konsep kajian, model kajian dan kajian lepas. Selain itu, dalam sorotan karya akan menjelaskan tentang perbezaan antara penyelidikan ini dengan penyelidikan lepas yang telah dijalankan oleh pengkaji lain. Pembentukan model kajian boleh dibandingkan dengan kajian lepas yang telah dibuat oleh pengkaji lepas. Bagi konsep kajian yang dijalankan adalah tentang kesan atau impak wabak COVID-19 yang memberi kesan kepada peniaga di Kuala Ketil Kedah. COVID-19 di Malaysia telah membuat kerajaan Malaysia menguatkuasakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP dengan penutupan semua premis perniagaan kecuali yang terlibat dengan perkhidmatan kesihatan dan barangan runcit. Perkara ini akan memberi kesan dalam pendapatan dan menghadapi kerugian terutamanya kepada peniaga lot kedai di Kuala Ketil Kedah bagi kajian ini yang mana perlu menghentikan operasi perniagaan. Kajian lepas. Berikut adalah kajian-kajian lepas yang berkaitan dengan pandemik COVID-19 dan kesan kepada perniagaan yang dijalankan. Pertama, pandemik COVID-19 dan perusahaan kecil dan sederhana PKS di Malaysia. Menurut kajian lepas tentang pandemik COVID-19 dan perusahaan kecil sederhana PKS yang dijalankan oleh Muhammad Alias bin Zainal Abidin dan Roslinah Mahmud pada tahun 2020, kajian ini menjelaskan dengan jelas tentang isu dan cabaran COVID-19 dan PKS. PKS adalah perniagaan yang berdaftar dengan Suruhanjaya SSM atau badan-badan yang sama taraf dengannya dan mempunyai pekerja yang kurang daripada 75 orang. Selain itu, kajian ini juga memberi penjelasan tentang cabaran COVID-19 yang dihadapi oleh PKS dalam meneruskan operasi perniagaan seperti kekurangan sumber keuangan untuk membayar gaji pekerja dan sewa bulanan premis perniagaan yang perlu ditangguh oleh peniaga. Bahagian kedua mengukur kesan COVID-19 terhadap peniaga kecil. Selain itu, kajian yang bertajuk Measuring the Impact of COVID-19 on US Small Business, The Small Business Pulse Survey yang dijalankan US Census Bureau pada Mei 2020. Dalam kajian ini memfokuskan tentang kesan wabak COVID-19 dengan membuat tinjauan bagi mengukur kesan terhadap perniagaan kecil di Amerika Syarikat yang dijalankan setiap minggu dari 26 April sehingga 27 Jun 2020. Hasil tinjauan yang diperoleh akan dianalisis oleh penyelidik mereka dalam proses kajian dengan menggunakan data yang mereka peroleh. Selain itu, kajian yang dijalankan oleh Andrew Dua, Quellin Elgert, Depo Mahajan dan Jake Selbert juga memfokuskan kepada perniagaan kecil yang bertajuk Which Small Business are Most Vulnerable to COVID-19 and When. Kajian ini memfokuskan tentang perniagaan kecil yang mana paling terjejas semasa krisis pandemik COVID-19. Terdapat perniagaan kecil yang terpaksa menutup premis perniagaan mereka akibat daripada jangkitan COVID-19. Perbezaan dengan kajian terdahulu. Bagi kajian lepas, pertama, lokasi kajian lepas lebih umum dengan memfokuskan negara secara umum. Yang kedua, memfokuskan kepada PKS atau peniaga kecil. Namun, bagi kajian kini, yang pertama memfokuskan kepada kawasan Kuala Ketil Kedah dan yang kedua memfokuskan kepada peniaga lot kedai sahaja. Bab ketiga, metodologi kajian. Metodologi kajian bermaksud kaedah dan prinsip yang digunakan dalam menjalankan sesuatu penyelidikan yang meliputi langkah dan tata cara bagi mencapai objektif kajian. Metodologi kajian terdiri daripada hipotesis kajian, teknik kajian, instrumen kajian dan skop kajian yang digunakan sepanjang penyelidikan dijalankan. Perkara ini bagi memudahkan pekaji membuat analisis dengan maklumat dan data yang diperolehi. Bagi hipotesis kajian, yang pertama, hipotesis kajian adalah
andaian awal yang dibuat oleh pengkaji tentang hasil yang bakal diperolehi berdasarkan objektif kajian yang telah dibuat. Yang kedua, pengkaji perlu membuat hipotesis awal mengenai hubungan antara punca dengan masalah dalam sesuatu kajian. Teknik kajian, sumber maklumat dan data. Maklumat dan data yang diperolehi daripada dua sumber iaitu sumber primer dan sumber sekunder. Bagi data primer, maklumat dan data dari sumber primer diperoleh daripada kerja lapangan bagi mencapai objektif kajian. Antara kaedah yang digunakan melalui pemerhatian, temu bual, tinjauan dan soal selidik ke lokasi kajian untuk mengetahui tentang kesan wabak COVID-19 terhadap peniaga lot kedai di Kuala Ketil, Kedah. Bagi membantu mencapai objektif kajian, pengkaji menggunakan penyelidikan perbandingan sebelum kejadian dengan selepas kejadian dengan mengumpulkan maklumat dan data menggunakan kaedah soal selidik dan pemerhatian penyelidik. Bagi data sekunder, maklumat dan data yang diperoleh daripada sumber sekunder merupakan media perantaraan dan sumber yang telah ada. Penggunaan maklumat dari sumber buku, jurnal, artikel, akhbar online dan internet yang merupakan sumber rujukan yang sedia ada digunakan dalam proses kajian. Data tambahan boleh diperolehi daripada sumber sekunder dengan melihat kajian lepas bagi membantu pengkaji melengkapkan maklumat dan data kajian. Bagi bentuk soal selidik, pengkaji menyediakan soal selidik yang terdiri daripada dua bentuk soal selidik, iaitu soal selidik terbuka dan soal selidik tertutup. Borang soal selidik dibahagikan kepada 4 bahagian iaitu bahagian A, bahagian B, bahagian C dan bahagian D. Dalam bahagian A terdiri daripada maklumat demografi responden seperti jantina, umur, bangsa dan agama. Bagi bahagian B, berunsurkan maklumat perniagaan responden seperti nama premis, jenis perniagaan dan anggaran jumlah pendapatan tahunan perniagaan. Bagi bahagian C, soalan terdiri daripada persepsi peniaga terhadap perniagaan mereka semasa PKP dijalankan, dan akhir sekali bahagian D adalah bahagian jenis pakej rangsangan ekonomi yang diterima dan cadangan penambahbaikan tentang isu kajian ini. Instrumen kajian dan skop kajian. Instrumen kajian, penggunaan dan peralatan perkakasan dalam menganalisis data dan maklumat yang diperoleh daripada responden yang telah dipilih menggunakan kaedah persempelan berdasarkan soal selidik, buku catatan dan komputer serta penggunaan perisian yang telah digunakan oleh pengkaji. Antara perisian yang digunakan adalah Microsoft Word. Analisis maklumat dan data yang menggunakan instrumen kajian ini hasilnya akan ditunjukkan dalam bentuk rajah atau cartabar. Bagi skop kajian yang dijalankan daripada kajian ini menjelaskan tentang ruang lingkup kajian seperti sasaran, kawasan dan jangka masa kajian. Bagi sasaran kajian, pertama, responden. Sekumpulan responden yang dipilih untuk menjawab soal selidik yang melibatkan kawasan kajian di Kuala Ketil, Kedah. Responden yang menjalankan perniagaan di lot kedai sahaja yang dibenarkan untuk menjawab borang soal selidik yang telah disediakan. Yang kedua adalah sampel. Kaedah persempelan digunakan dalam pengumpulan maklumat dan data. Hanya beberapa responden yang menjalankan perniagaan di lot kedai akan dipilih mengikut jumlah sampel yang telah ditetapkan oleh pengkaji. Yang ketiga adalah kawasan kajian. Bagi kawasan kajian, pengkaji telah memilih Kuala Ketil, Kedah sebagai kawasan untuk menjalankan kajian. Terakhir sekali adalah jangka masa kajian. Pengkaji menjalankan kajian ini selama 6 bulan bermula dari tarikh 8 September 2021 sehingga 8 Februari 2022. Sekian saja daripada saya, Nur Ayuni binti Mak Fazil, nombor matrik 265203. Sekian, terima kasih.